up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini kita cukup berbesar hati kerana dalam video ni is a very special video sebab this will be the continuous of the podcast session yang mana aku dah stop agak lama, berbulan-bulan, agak bertahun dah kot kan. Aku dah lama tak buat podcast dan kali ni aku akan bawakan balik segmen podcast. And today kita dikunjungi dengan tetamu yang cukup istimewa, seorangnya daripada YouTube channel Mampan Studio dan satu lagi YouTube channel AB Channel yang sebelum ini dikenali sebagai Zahir Asna. So give a big round of applause to both of them my brother. So Mampan Studio, okey, sila perkenalkan diri anda sikit. Assalamualaikum, panggil Kuman je lah, senang. Untuk channel Mampan Studio setakat ni dia ada fokus kan tentang One Piece, Boruto, Naruto, Bleach dan Dragon Ball. InsyaAllah kalau untuk akan datang kita akan tambah lagi lah konten-konten yang akan datang. Dan harap korang akan teruskan support untuk video macam ni, video podcast. Bukan senang sebab dalam Malaysia ni boleh kata tak banyak. Setakat lah ni yang buat pun Abang Kimi, Wibro, The Show dengan Life of Pim. Jadi kalau korang still support dengan video-video macam ni, insyaAllah akan mendatang, akan lebih banyak video macam ni akan dihasilkan. InsyaAllah. Thank you Mampan for a short and very sweet introduction. Dan sekarang kita bagi laluan kepada AB Channel Zahir Asna. Sila perkenalkan diri anda my brother. Alright, saya Zahir Asna. Macam mana yang korang kenal dululah, saya Zahir Asna. Tapi sekarang nama channel Zahir Asna tu dah ditukar kepada AB Channel. Sebab sekarang saya cuba untuk mempelbagaikan konten. Saya cuba untuk menambah animasi-animasi tempatan punya perbahasan dan perkongsian ke dalam YouTube channel AB Channel kita lah. Dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada Abang Kimis Coverto kerana memberi peluang kepada saya yang ini pertama kali lah saya podcast, saya berbincang dengan Abang Kimi tentang anime One Piece ni. Sebelum ni saya tak pernah lagi buat. So saya terima kasih banyak-banyak sebab memberi peluang kepada saya untuk satu benda yang saya rasa besar lah kan hari ni. Dan saya harap korang dapat stay tune hingga ke ujung untuk dengarkan perbincangan kita pada hari ni. InsyaAllah. So korang mungkin tertanya-tanya sebab apalah Kimi ni pergi bawa budak apa tu Mampan tu pergi bawa budak Zahir tu. Mampan cerita pasal Boruto, si Zahir ni cerita pasal Conan. Tahu ke dia pasal One Piece? Itulah korang kena tahulah sikit kan. Sebab semalam aku ada call dorang ni, aku ajak dorang untuk borak pasal One Piece disebabkan rupa-rupanya dorang berdua ni juga merupakan One Piece fan juga dan dorang juga mengikuti perkembangan dan alur cerita One Piece sampailah the latest. Dan aku rasa this will be an element of surprise sebab kita memang tak menjangkakan both of them ni ada knowledge berkenaan dengan One Piece. So sebelum kita proceed, aku nak minta sikit lah daripada Mampan Studio dan juga Zahir Asna ni, apa yang kita punya audience ni boleh expect daripada both your channel ni in the future. Apa yang korang akan sajikan pada masa akan datang? Silakan Mampan Studio. Okey, untuk sekarang ni macam saya katakan tadilah, yang saya dah buat One Piece, Boruto, Dragon Ball dan satu lagi apa tadi? One Punch Man. Jadi untuk yang akan datang nak tambah satu lagi konten macam yang saya katakan tadi, iaitu Bleach. Sebab bulan Bleach tak silap akan release episod last season kot untuk bulan 10 tak silap lah macam tu kan. Okey, harap korang teruskan support. Dan satu lagi nak abang, saya terlibat dengan konten One Piece ni pun sebab Abang Kimi lah. Sebelum ni saya mula dengan Naruto dan Boruto je, tak pernah terfikir pun nak buat tentang One Piece ni. Tapi sebab duk tengok penyampaian Abang Kimi, dia punya konsisten tu. Sebab saya ikut dia pun daripada awal. Kira tak sangka lah Abang Kimi pun boleh berjaya sampai boleh dapat 100k subscriber, Alhamdulillah lah. Dan sebab Abang Kimi lah, saya juga masuk dalam One Piece hingga sekarang ni. Dan korang teruskan support lah channel-channel anime dekat Malaysia ni. Alright man, thank you so much. Dan saya ni very humble, tak tahu pun apa yang saya buat boleh bagi inspirasi kepada orang lain kan. Tapi kalau dah bagi inspirasi tu Alhamdulillah lah. So Zahir Asna pula macam mana? Untuk what the audience will expect for your channel? Alright, untuk AB Channel, untuk masa kedepannya saya akan lebih membincangkan dengan korang semua tentang animasi-animasi tempatan kita, sama ada Agent Ali ataupun Bobo Boy dan insya-Allah mungkin juga Mekamato The Series dan juga Mekamato The Movies. Tapi dalam masa yang sama saya juga masih akan membincangkan tentang Detektif Conan sekiranya ada sebarang informasi terkini dan terbaru yang menarik untuk dikongsikan. Dan dalam masa yang sama saya juga akan membincangkan tentang animasi-animasi luar negara. So pada masa kehadapannya saya mengharapkan untuk menjadikan YouTube channel AB Channel ini sebagai sebuah platform untuk kita sama-sama bertukar idea dan berkongsi pendapat tentang animasi-animasi tempatan dan juga animasi-animasi luar negara.
So saya harap korang dapat terus InsyaAllah. menyokong YouTube channel AB Channel dan teruskan menyokong YouTube channel Kimi Scoverto, insya-Allah, untuk masa yang akan datang. InsyaAllah. So guys, kita dah dengar manifesto daripada kita punya YB ni. Seorang nak cerita banyak lagi anime, seorang lagi nak cover anime Malaysia pula, anime kartun-kartun Malaysia kan. Jadi kita tunggu dan lihatlah diorang punya penghasilan dan kita bagi sepenuhnya sokongan kepada mereka menerusi mensubscribe diorang punya channel. Alright guys. So dalam video kali ni kita nak berbincang berkenaan dengan prediction ataupun kita punya bukan nak kata ramalan ke apa sangat, just apa yang kita punya pandangan saya, pandangan Mampan dan pandangan Zahir Asna akan jadi pada chapter 1055 nanti. So itu yang kita akan discusskan, dan kepada korang yang ada pandangan korang tersendiri berkenaan apa yang mungkin akan berlaku dalam chapter akan datang, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. So guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Alright guys, so dalam video ni kita akan bincangkan berkenaan dengan prediction 1055. Cuma kita recap sikit lah apa yang berlaku dalam chapter 1054 sebagai asas untuk kita katakan mungkin berlaku dalam 1055 nanti. So dalam 1054, sebagaimana yang kita tahu, ada 3 scene penting dekat dalam chapter 1054, which is yang pertama berkenaan dengan Ryukugyu yang telah bertembung dengan 6 orang The Red Scabbard, salah seorangnya Rishinobu lah kan, dan ada juga kat situ Yamato dan juga Momonosuke. Dan part yang kedua, scene yang penting dekat dalam chapter 1054 juga, kita dapat melihat kemunculan semula Podcast Dishanks ataupun Gold Dishanks ataupun apa lagi Joyboy Dishanks, macam-macam Joy kan, kita dapat lihat dekat dalam chapter tu yang mana memberikan kita sangat-sangat terkejut dan terkinja-kinja kan, sebab tiba-tiba dia muncul kan, berada di luar perairan Wano out of the blue guys. Memang kita tak expect langsung, tapi pada pandangan saya mungkin itu antara Oda punya teaser lah kot kan, sebab nak promotekan dia punya movie Red kan, dia bawa lah tengahkan siang tu. Dan kita boleh tengok perbualan diorang dan sebagainya. Kemudian dalam 1054 juga kita boleh lihat part Akainu, Kizaru dan satu watak baru yang diperkenalkan oleh Oda yang merupakan ketua unit penyiasatan jenayah, which is Kuroma Tensei. Dan chapter diakhiri dengan Akainu yang mengatakan dia bersedia sekiranya pihak pembangkang ni menyerang daripada mana-mana arah lah. So daripada situ tamatnya chapter 1054. So dalam video ni lah kita nak bincangkan apa mungkin bakal berlaku dalam chapter 1055. So dari situ Mampan, apalah Mampan punya ramalan yang mungkin akan berlaku dalam chapter 1055. Silakan my brother. Okay, daripada chapter 1054 kita tengok Ryokugyu dia datang kat Wano. Bukan setakat datang, dia juga berhadapan dengan 6 orang Red Scabbards. Saya tak sebut pun lah. Jadi bila dia dah lawan, dia berhadapan dengan Red Scabbards tu, dia dengan mudah je boleh menghadapi Red Scabbard. Tetapi tak setakat itu sahaja, ada lagi 2 orang yang membantu, iaitu Momonosuke dan Yamato. Dan Yamato pun sekali Oda tunjukkan satu skin lah yang mana dia bagi dia punya Kanabo dengan ada sikit Haoshoku Haki kan, tak silap, kena dekat Ryokugyu. Okey, jadi kita masuk pada prediction berkenaan tentang part ni. Sekarang kita dah tahu yang Ryokugyu ni dia berhadapan dengan mereka ke 88 orang ni. Dan saya tak rasakan yang Oda akan buatkan Ryokugyu ni akan kalah dengan mereka. Sebab kalau Ryokugyu ni kalah lawan dengan Red Scabbards, dengan Yamato dan Momonosuke ni, kita semua mesti akan pandang rendah lah kalau dia kalah. Jadi kalau betul lah Oda nak sambung lagi part ni, nak sambung lagi perlawanan ni, saya harap Oda akan bagi satu watak yang macam watak Zoro, Law ke, Kid ke, dia datang. Watak-watak yang level-level yang boleh lawan Yonko ni, dia datang menghadapi juga, melawan dengan Ryokugyu. Jadi skin tu akan jadi lebih menarik lah. Yang tu untuk bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, saya juga tak merasakan yang perlawanan ni akan berlangsung dengan lama. Sebab mungkinlah sebab ni pun baru lepas lawan war yang terbesar dekat Wano kan. Jadi kalau nak teruskan dengan peperangan yang besar lagi macam dengan Admiral ni, agak terlalu panjang lah perlawanan tu. Jadi mungkinlah Oda akan buat satu plot twist yang di mana Ryokugyu akan mengundurkan diri dia sendiri atas sebab-sebab yang tertentu. Tu untuk prediction saya berkenaan part Ryokugyu ni, apa yang akan berlaku pada chapter 1055, di mana
dia akan berhadapan dengan beberapa orang lagi, bukan setakat ini sahaja. So, apa tu, Mampan dia punya idea yang akan berlaku dalam 1055 adalah mengambil basis daripada 1054, which is pada scene Ryokugyu lah kan. Mungkin benda tu akan dilanjutkan lagi penceritaan dia dalam chapter yang akan datang ni. Cuma untuk Zahid Asna, apa Zahid Asna punya prediksi akan berlaku nanti? Alright, untuk saya pula, pada saya punya pendapat, sama juga macam Mampan, untuk chapter yang ke-1055 ni, Oda akan sambungkan kepada kita kisah tentang The Red Scabbard yang bertembung dengan Ryokugyu ni. Sebab kalau kita tengok dalam chapter 1054 yang lepas, kita nampak benda tu seakan-akan tergantung kan. Sebab tiba-tiba Momonosuke cakap kat Yamato jangan masuk campur, lepas tu Yamato pun macam terkejut. Kenapa? Kenapa Momonosuke bagi arahan dekat Yamato supaya tak masuk campur tu. So kat sini mungkin Oda akan tunjukkan kepada kita sambungan bagi pertempuran mereka tu, dan saya pun berpendapat yang sambungan untuk pertempuran mereka tu bukanlah satu pertempuran, makna bukan satu perlawanan yang besar. Possibly Ryokugyu akan terpaksa mengundurkan diri daripada pertempuran tersebut, mungkin disebabkan oleh mendapat panggilan daripada Akainu sendiri. Sebab kita tahu sebelum ni pun Akainu tak bagi Ryokugyu ni untuk masuk campur dengan urusan-urusan kat Wano, dan Ryokugyu juga ada call seseorang untuk minta sebuah kapal perang. So dengan call seseorang tu, orang tu pun mungkin adalah orang yang setanding dengan Ryokugyu juga, merupakan admiral. Tapi sejauh mana seseorang yang berkhidmat di bawah Akainu nak menyembunyikan rahsia yang melibatkan sebuah negara yang kita tahu sekarang merupakan non-affiliated country, dan Akainu sendiri pun tak nak masuk campur dengan negara tersebut. Dan dalam Road to Latte volume 2 baru ni pun kita tahu yang negara tu sebenarnya ada satu hubungan ataupun satu bisnes dengan world government secara direct, iaitu dengan CP0 dan juga dengan Gorosei lah kan. So mungkin Akainu akan dapat tahu tentang cerita Ryokugyu ni, dan pertembungan mereka akan berhenti setakat tu je. Kita tak akan tengok dah perlawanan yang seterusnya, dan Ryokugyu akan mengundurkan diri lah. So saya berpendapat itu yang akan berlaku untuk scene Ryokugyu versus The Red Scabbard ni. Sebab kalau nak kata The Red Scabbard akan menumbangkan Ryokugyu, kita dapat tengok sejauh mana power scaling antara Red Scabbard dengan Ryokugyu tu. Dan kalau untuk Yamato pula nak knock outkan Ryokugyu tu, Yamato pun seorang yang dengar kata Momonosuke, dan Momonosuke pun seboleh-bolehnya tak nak bagi benda tu berlaku. So saya tak rasa akan berlaku satu pertempuran yang besar ataupun perlawanan antara Ryokugyu dengan mereka-mereka yang berada di Wano, dan possibly Ryokugyu akan mengundurkan diri dengan arahan daripada pihak atasan. Kalau Ryokugyu kalah memang aku tak tahu nak kata Oda punya pemikiran. Betul. Sebab kalau kita boleh tengok pun sebelum-sebelum ni kita dapat kita didedahkan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh admiral ni. Akainu macam mana, Aokiji macam mana, Kizaru macam mana kan, Fujitoranya macam mana. Dan sekarang ni kita didedahkan dengan satu watak juga dalam posisi admiral, dan tu satu dia di posisi admiral Ryokugyu kan. Cumanya kan kalau dia dikalahkan dengan cepat dalam chapter yang akan datang, so dia agak orang kata apa ni, tak best lah kan. Admiral kot. Boleh kalah macam tu, level-level bawah admiral lah. Itu satulah berkenaan dengan dia adalah admiral, dia dikalahkan dengan cepat. Tapi yang kedua pula ni, dia ni adalah satu watak yang sangat-sangat misteri, ya kan? Dan misteri dia sangat lama sebelum didedahkan, dan bila didedahkan dan dikalahkan dengan cepat, rasanya macam tak manis lah kan. Dia macam kita tengok anime lah, kita tengok uish dia ni muncul gila-gila ni, main-main belah kalah dah. Dan kalau kita tengok berbanding dengan admiral yang lain kan, sebelum macam kita tengok Aokiji kan, Aokiji sebelum dia bertarung menggunakan full power dia masa di Marineford, kita boleh tengok kekuatan-kekuatan dia sebelum ni yang orang kata dia Oda suap kita sikit-sikit macam gitu kan. Tapi untuk Ryokugyu ni, dia terus keluarkan satu power ataupun satu kemampuan flexing forest muscle, lebih kurang macam itulah dia punya kekuatan tu nampak macam imba gila kot. Muka dan monyet. Nampak seolah-olah macam Paramisia punya awakening tau. Kan? Betul. Bahkan itu hanyalah introduction of Ryokugyu punya power. Dan sebelum ni 1053 tak silap saya kan, Ryokugyu dia datang dan dia one shot king dengan queen kan. Dia orang kata apa ni, dia ratakan tu lah semua. Kan? Dorang-dorang tu semua. Jadi kita tengok macam imba gila. Itu dia punya orang kata permulaan perkenalan untuk watak Ryokugyu. Dan sekiranya dalam 1055 terus dimatikan oleh Oda macam gitu, ataupun dikalahkan oleh Oda kan, macam gitu je, rasa macam kurang lah sikit kan. Mungkin Oda akan memberikan lebih lagi kepada kita macam mana kemampuan Ryokugyu ni lah.
Alright, so poin yang seterusnya yang saya nak bincangkan pasal Ryukugyu ni juga dalam chapter 1054 juga, ni sedikit je lah analisis sebelum kita pergi pada tajuk asal kita balik, prediction. Kita boleh nampak ada dua perbezaan yang ketara kalau kita perasan yang Oda cuba nak ketengahkan, which is satu benda tu yang kita panggil sebagai ketaatan kepada kita punya chief, kepada kita punya ketua. Kalau kita tengok si Yamato, si Yamato kan, bila Momo cakap jangan masuk campur, dia terus macam tersentak macam gitu kan. Dan seolah-olah nampak dia macam akan obey apa yang apa yang Momonosuke bagi tahu. Sedangkan si Ryukugyu ni pula jelas kan, Akainu bagi tahu jangan buat apa-apa kan. Dia sendiri Rambo. So kat situ je lah ibrah lah kan yang kita boleh ambil. Alright, so pengajaran pengajaran. So Mampan Studio, apa lagi you punya prediction untuk akan datang? Prediction untuk akan datang, tadi kita dah sebut pasal part Ryukugyu ni mungkin akan dilanjutkan ataupun Ryukugyu akan mundur. Sekarang kita masuk pada bahagian Shanks lah. Tapi kalau untuk Shanks ni saya nak lari sikit lah, sebab macam mana kita tahu Oda sebelum ni, dia tunjuk Shanks satu chapter lah. Dia tunjuk, Shanks muncul loh, hype satu dunia. Minggu depan dia bagi hilang. Tak ada dah, Shanks. Oda punya plan memang macam tu. Ni tambah-tambah nak keluar Red Film kan. Dia nak bagi tunjuk sekali lah habuan Red Film dia mah. Tu hilang ah. Okey settle. Okey, yang tu bahagian berkenaan dengan chapter ni lah, kira pendapat aku mungkinlah bahagian Shanks ni takkan disambungkan dan akan masuk bahagian yang baru berkenaan sambungan daripada chapter 1053 sebelum ni, iaitu berkenaan tentang bounty. Sebelum ni kita dah tahu bounty Luffy, bounty Kid, bounty Law, dan kita juga didedahkan dengan 4 Yonko baru, Blackbeard dengan Blackbeard, Shanks bagi dengan Luffy. Jadi kita nak tahu lah tentang seorang watak tu. Luffy aku tak kisah dia boleh jadi Yonko sebab dia menghadapi banyak perkara. First, dia dah mengejutkan satu dunia dekat setelah dia menewaskan Lucy, mengejutkan world government. Second, dekat Marineford, orang pandang rendah ada dekat dia. Tapi sejak dia berhadapan dengan Whitebeard, bukan berhadapan lah, dia dengan Whitebeard tu dia cakap macam kawan lah. Seolah-olah dia tu poroja. Padahal budak kecil lah, yang orang memang pandang rendah. Dia ni siapa? Dengan Gomu-Gomu no Mi pun masa tu tak didedahkan lagi kekuatan dia. Tapi Luffy dah buktikan, walaupun dia masih belum ada gear-gear yang tinggi, tapi dia dah mampu untuk menyelamatkan Ace lah pada awal tu je lah. Tapi Ace mati jugalah. Lepas tu untuk yang second, dekat Walker Island dia buat kacau, dan sehingga sekarang dekat Wano dia buat kacau. Dan dia diiktiraf menjadi Yonko. Jadi aku tak kisah watak Luffy ni jadi Yonko. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa bagi badut yang aku tak pernah sangkakan dia boleh jadi Yonko. Jadi dekat situ ramailah yang berteori kan. Abang Kimi pun lebih kurang 4 video dah keluar pasal bagi ni saja, tak silap. Nak katakan macam mana dia boleh jadi Yonko Tapi yang tu teori. Kita nak tahu sendiri daripada Oda alasan kenapa dia boleh jadi Yonko. Aku tak rasa dia jadi Yonko disebabkan dia hanya mempunyai wilayah, dia hanya mempunyai angkatan daripada tentera Marineford saja, yang tentera pula panggil apa? Kru. Kru yang tahanan Marineford tu lah. Aku tak rasa sebab tu saja. Mungkin ada alasan lain lah yang Oda boleh dedahkan kenapa boleh menjadi Yonko. Dan satu lagi aku nak tahu juga, bounty bagi. Sebelum ni kita tengok bounty bagi paling latest 15 juta, tak silap 15 juta macam tu lah, something 15,000 kah? Macam tu lah, something, tak kisahlah. Tapi kira memang rendah lah. Memang rendah bounty dia ni. Nak katakan dia layak jadi Yonko dengan bounty macam tu. Jadi aku nak tahulah apa yang dia dah buat dengan bounty dia yang Oda akan dedahkan pada chapter akan datang. Itu untuk bahagian yang kedua. So Zahir, Mampan dah jelaskan untuk chapter akan datang dia harapkan supaya watak bagi ni akan diketengahkan balik oleh Oda dan diceritakan oleh Oda sendiri. Tak payah nak teori-teori lagi dah. Terus straight to the point, bagi tahu kita orang sebab apa kau pilih bagi ni jadi 4 emperor ni kan. Kenapa tak orang lain? Kecoh tu lah Oda ni pun. Aku punya ingat Lelo dengan Kid lah kali dah. Dan juga Mampan harapkan supaya bounty bagi ni dijelaskan lah berapa banyak. So untuk Zahir sendiri, apa Zahir punya expectation atau prediction untuk berlaku dalam 1055?
Alright. Untuk saya pula, macam tadi kita dah borak pasal Red Scare Break dengan Ryukyu. So kali ni untuk part yang kedua pula lah, untuk part Shanks tu kan. Saya pun macam Mampan juga, saya tak merasakan yang Shanks akan ditunjukkan oleh Oda dalam part yang banyak lah. Kalau part lepas pun, dalam chapter lepas pun, Shanks tu boleh dikatakan dah lengkap dah apa yang dia nak sampaikan. Iaitu dia nak lalu kat Wano tu pun sebab dia nak One Piece tu. Dia nak cari One Piece tu. Dan mula-mula pun kita ingat kan, dia pergi Wano tu, dia nak cari Luffy lah kan. Tapi bila crewmate dia bila Lakiru kan, bila yang lain semua semangat nak jumpa Luffy tu, sekali dia cakap yang dia bukan nak jumpa Luffy pun, dia nak buat sesuatu benda yang lain lah. First, dia nak uruskan pasal Bartolomeo. So kita dah tahu apa yang dia nak uruskan. Lepas tu yang kedua pula, dia nak mencari One Piece. Tu apa yang dia bagi tahu dekat Bang Batman lah. So bagi saya untuk part Shanks ni dah tak ada persoalan lagi dah untuk Oda nak tunjuk kat kita. Dan mungkin watak dia ni akan disembunyikan balik oleh Oda kan. Cukup untuk bagi kita hype saja. Dan untuk part Shanks ni pun kita dapat katakan yang Oda memenuhi apa yang dia bagi tahu dekat kita sebelum ni. Sebelum ni tak silap saya dalam Jump Fest yang ke-2020, Oda pernah bagi tahu yang Vivi will, Sabo will, Hancock will, dan dia bagi tahu yang the red hair will start to make his move. Dan dalam chapter kali ni juga kita dah tengok apa yang berlaku kepada Sabo will. Yang mana Sabo kita dapat tahulah perkembangan. Lepas ni kita akan huraikan. Lepas tu apa yang berlaku kepada Vivi will yang Oda cakap tu. Dan setakat ni Hancock will kita tak tahu lagi Hancock will apa. Dan Shanks make his move, kita dah tahu Shanks buat apa, gerakan yang dia mulakan. So mungkin untuk next chapter kita akan nampak apa yang bakal berlaku kepada Hancock will. Apa yang akan berlaku kepada Hancock dan kepada Shichibukai yang lain lah. Mungkin Oda akan highlightkan tentang Deku Mihawk, tentang Weevil, pada Weevil dan juga Deku Mihawk dan buah Hancock sendiri. So Oda akan highlightkan apa yang berlaku dekat mereka ni. Sebab kita tahu dalam pertempuran Wano ni banyak kucak-kacir yang telah berlaku, dan antara yang terlibat dengan kucak-kacir ni serentak. Mana dekat Reverie ni abolishment of Shichibukai. Dekat Wano ni pula kacau bilau daripada segi the three great power yang satu lagi iaitu Yonko. So Yonko kita dah tahu apa jadi kat Yonko, dan kita dah tahu siapa ganti Yonko yang dah jatuh. So sekarang kita nak tahu apa jadi kat Shichibukai, apa pula nasib Shichibukai tu, dan possibly inilah yang Oda akan tunjukkan dekat kita berdasarkan hint-hint yang Oda bagi kat kita lah dalam Jump Fest 2019 yang lepas. Dan saya rasa untuk part kedua pula, selain daripada pasal Yonko, mungkin juga macam Mampan cakap lah, akan ditunjukkan kepada kita bounty apa bounty terkini bagi semua kru Mugiwara, bagi Law, bagi kru-kru Law dan kru Kid, dan juga bagi Yonko bagi tu sendiri. Yonko bagi tu kita pun tak tahu berapa lagi bounty dia. So itulah berdasarkan pendapat saya untuk next part dalam chapter yang ke-1055 yang bakal berlaku. Yelah, sebab kita tengok dekat 1054 Oda dah dedahkan tentang paper yang surat khabar dilayangkan, dihantar ke sana ke sini seluruh dunia. Dan 1053 pun ada juga paper. So 1055 pun kita haraplah juga adalah paper juga kan untuk mendedahkan tentang bounty. Itulah semua peserta-peserta kan dekat Red Onigashima, macam mana bounty Zoro, macam mana bounty Law dan sebagainya, bounty Law pula, bounty Sanji dan sebagainya lah, termasuklah bounty si Bagi ni sekali lah kan. Ya betul. Dan cumanya sedikit analisis lah kan untuk part Shanks tu. Bagi saya lah kan, Shanks ni antara satu orang kata apa Yonko yang boleh dikira sebagai memiliki kesatuan hati yang utuh tau. Yang kuat. Rohani dia kuat. Bukan rohani, maksud saya kesatuan hati ni, keseluruhan kru tu. Kru dia. Semangat cinta kru tu kuat lah. Semangat kesatuan hati. Sebab kalau kita tengok untuk Kaido dia boleh hantar Jack untuk pergi ke Zou untuk settlekan apa tu ni kan, Zou kat sana. Dan kalau kita tengok Big Mom pun dia boleh hantarkan si Tamago. Begitu juga dengan Whitebeard, dia boleh hantar Ace untuk apa tu stopkan Blackbeard kan, walaupun nilah Shanks menghalang lah. Tapi untuk Shanks ni kan, dia tahu dekat tempat dia tu Bartolomeo tengah buat kacau, hantarlah Lakiru ke, Lime Juice ke, Batman ke. Betul. Batman ke, hantarlah untuk settle kan. Tapi tak, jom kita sama-sama. Kita satu hati kan sama-sama kawan-kawan. Kayak gangster gabung. Tak, sebab engkau plan dengan Luffy. Once Luffy dah jadi a great pirate kan, kau nak kena jumpa dia. Itu janji kau, kenalah lunaskan itu dulu. Tapi tak, kita nak kena sama-sama kita pergi settlekan Bartolomeo. Lepas tu kita sama-sama juga jumpa dengan Luffy. Itulah yang apa aku nampak lah kan. Sebab kita kena faham yang kru Shanks ni, anggota dia semua bapak-bapak yang tak jaga anak, tak bertanggungjawab pun. Jadi mungkin sebab ada perasaan macam tu, dia tak kisah pun janji-janji dia sebelum ni.
Itu satulah. Dan aku tertarik berkenaan dengan pernyataan Zahir tadi, iaitu berkenaan dengan apa tu, lepas ni mungkin akan diceritakan mungkin akan ceritakan pasal Shichibukai. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Yonko dah diceritakan, Merin dah diceritakan, Shichibukai belum lagi diceritakan, SSG belum lagi diceritakan. Kan? Sedangkan yang benda-benda berempat ni adalah berada di bawah satu perkara, which is the 3 great power. Yonko kita dah tahu, orang kata apa, 100% dah diceritakan, Big Mom-nya dah jatuh, Kaido-nya dah jatuh, habis tu Blackbeard dah gantikan Whitebeard, Shanks remain, habis tu Buggy pula menggantikan Big Mom ke ataupun Kaido lah kan, lebih kurang macam tu. So 4 dah solid dah ada. Dan dah jatuh dan dah ada benda baru pun. Dan Merin antara the 3 great power kan, kita boleh tengok yang mana kita didedahkan dengan sempurna. Kenapa Ryukugyu dalam chapter 1053 mengatakan yang dorang ni dalam keadaan yang agak busy sikit lah sekarang ni, banyak benda berlaku. So kita tahu kenapa. Rupa-rupanya ada the new lagi emperor, which is the Flame Emperor pula. Gila lah. Kita ada Emperor Lautan, kita ada Emperor Flame pula kan. Khas untuk dia ya. So dorang sangat-sangat sibuk. So kita boleh tengok dorang sangat-sangat sibuk Merin ni. Cuma Shichibukai, what happened to them? So itulah, saya rasa sangat-sangat menarik. Mungkin Oda akan ceritakan berkenaan dengan Shichibukai pula lah kot. Alright, ada lagi tak idea Manpan Studio apa yang akan berlaku lagi untuk tadi 055 nanti? Kita dah sebut 2 bahagian berkenaan tentang Shanks takkan dilanjutkan, mungkin lah memang sedap kot Oda ni nak lanjutkan. Betul, kita dah sebut pasal Ryukugyu, Bounty. Tadi Zahir pun dah sebut pasal apa yang terjadi pada Shichibukai yang lain kan. Sebab memang benda ni heboh daripada episod One Piece 957 tak silap saya. Tak silap akulah senang. Sebab aku merasakan benda tu kalau Oda simpan lebih lama, dia akan jadi something yang, sebab ni pun dah masuk art saga yang baru. Jadi Oda dah mulakan dengan benda baru. Dan benda yang sebelum ni menjadi misteri, benda tu lah sekarang dah mulakan. Okay, jadi kita stop dekat situ. Kita tengok benda yang baru, yang apakah yang akan lagi Oda mungkin akan letak. Kita tengok pada sambungan chapter sebelum ni, iaitu berkenaan tentang keadaan lah Big Mom dan Kaido tu sendiri. Sebelum ni dia dah dikalahkan oleh Kaido, dah dikalahkan oleh Luffy. Big Mom pula dah dikalahkan oleh Law dan Kid. Kita tengoklah yang kedua-dua mereka ni ada dekat lava bawah tanah tu. Jadi kita nak tahu lah yang mereka ni dah jadi tulang angka, dah mati ke, ataupun mereka sebenarnya telah ditangkap oleh pihak Marine, ataupun mereka sebenarnya tengah berpesta waktu lah. Jadi kita nak tahu sangat tentang keadaan Yonko ni, sebab Yonko ni yang menjadi main utama pada Wano sebelum ni. Jadi kita nak tahu lah, macam sebelum ni kita tahu dah dekat Doflamingo dia ditangkap oleh pihak Marine. Katakuri dia kalah, tapi sekarang dia pun tak buat apa-apa tindakan. Dia ada dekat Orchid Island kan, tak silap betul kan? Ada dekat Orchid Island kan. Jadi dekat Yonko, Big Mom dan Kaido, Yonko pula, orang yang bernama Yonko, kita nak tahu sangat lah Yonko yang lama ni, manakah dia? Adakah dia kalah tu dia terus tak membuat apa, dia nak duduk saja je, ataupun dia kalah tu dia masih ada perancangan lain untuk mendapatkan One Piece. Sebab mana kita tahu sebelum ni memang dia nak One Piece. Jadi kita nak tahu lah apa tindakan dia setelah dikalahkan oleh Luffy, Law dan Kid ni. Kaido dan Big Mom, keadaan mereka lah. Alright. Cantik juga tu, sebab apa tu, keadaan Big Mom dengan Kaido tu dia seolah-olah macam tergantung kan. Kalau kita tengok sebelum ni musuh-musuh Luffy kan, kita tahu apa nasib dia, macam Don Krieg sebelum ni kan. Macam Captain Morgan, Captain Corrupt tu kan. Lepas tu Crocodile, Arlong, lepas tu Doflamingo, lepas tu Arlong, lepas tu dengan apa tu? Katakuri kan, dan sebagainya lah. So kita tahu apa nasib diorang yang berlaku setelah daripada dengan Luffy. Tapi Big Mom dengan Kaido ni masih lagi menjadi tanda tanya kepada misteri. Kita. Apa yang berlaku kepada diorang? Okey, untuk Zahir Asna sendiri, apa pendapat Zahir Asna? Alright, untuk pendapat saya pula, kalau dalam chapter yang lepas kita dapat tengok di luar Flower Capital. So mungkin untuk part final ni kita dah tak tengok sambungan untuk Kuroma Tensei dengan Bos Sadino Kizaru dengan Akainu. Mungkin sebab hari tu pun Akainu dah bagi tahu yang dia bersedia untuk menghadapi apa saja cabaran yang bakal tiba dalam era dia. Walaupun dia pegang tampuk pemerintahan ni pada masa yang sangat-sangat kritikal kan, kita kata kan. So kalau dalam last chapter yang lepas Oda highlightkan cabaran yang bakal datang,
mungkin chapter kali ni last dia Oda akan highlightkan cabaran tu sendiri. Mana mungkin kita akan ditunjukkan zoom in panel dalam Flower Capital, Luffy dengan member-member dia yang tengah berpesta tu, mungkin Robin daripada bawah yang dah baca poneglyph, Robin yang dah tahu tentang isi-isi poneglyph tu akan naik bagi tahu kat Luffy, dia dah tahu dah ke mana hala tuju kita selepas ni. Sebab dia Luffy dengan Shanks sama-sama cari One Piece. So bila Shanks dah mula pergerakan, dia mesti bergerak seiring punya dua-dua orang ni. Kalau tak, Shanks sampai dulu One Piece sebelum Luffy. Mana bila Shanks dah mula, Luffy pun probably Luffy ni akan mula mengatur langkah dia. Mungkin Robin akan naik dan bagi tahulah Robin dah jumpa dah ke mana hint kita yang seterusnya, dan mungkin Nami pun dah dapat pengetahuan tentang peta-peta untuk mana mereka akan tuju yang seterusnya dan tahu ke mana hala tuju mereka, dan itulah yang Oda akan tunjukkan dekat kita. Mungkin last panel tu Luffy akan cakap Ikuzo Yarodomo. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Sebab diorang pun dah pesta lama dekat Wano kan. Ryukyu pun dah datang, so diorang nak tunggu apa lagi kan. Dah jadi diorang belon dah gerak Luffy sekarang lah. Dah seminggu lah diorang rehat tu. So kalau kita tengok dekat 3 scene dekat dalam 1053 sebelum 1054 sebelum ni, scene Ryokugyo, scene Shanks dengan scene Akainu, kita boleh tengok yang Oda telah ceritakan dengan baik untuk scene Shanks kan. Kita macam mana kita boleh tengok dia ada pembukaan dia, intro dia cerita kan, perjalanan cerita dekat scene tu, dan dia ada penutup, which is Shanks bagi tahu dia nak dapatkan One Piece. Begitu juga dengan Akainu. Akainu pun diceritakan dengan baik kan. Dia mula dia duduk kat table sembang pasal apa tengah berlaku kat Reverie. Kita didedahkan dengan watak baru, dan ada scene penutup ataupun panel penutup untuk scene tersebut kan. Jadi itulah pada pandangan saya mungkin tak akan disambung lagi lah cerita pasal 2 part tu. Jadi berkemungkinan untuk chapter 1055 akan diteruskan dengan scene Ryukugyo tu lah, sebab kita tengok dia macam tergantung. Momo datang, itu Momo bagi tahu dengan Yamato jangan masuk campur. Sedangkan antara Red Scabbard, antara Yamato, antara Momo kan, Yamato lah yang memberikan damage yang lagi besar berbanding dengan dua watak ni kan. Tapi instead Momo suruh Yamato pula untuk stop. Padahal kalau dibiarkan, Yamato boleh settle lah kot, sebab Yamato dalam mod biasa sahaja mampu untuk cederakan Ryukugyo kan. Dan kalau kita tengok Red Scabbard pun, bila dia hanya orang kata mengelak ataupun orang kata macam mana bila hanya ajalah defense sahaja bila Ryukugyo serang kan. Instead Yamato dia lah yang menyerang. Dan kalau kita tengok si Momo macam mana kan, dia keluarkan bolo breath kan, breath je keluar, bolo yang tak ada kan. Jadi bagus Yamato je yang teruskan perlawanan. Tapi kenapa Momo suruh Yamato stop? So dekat situ menjadi tanda tanyalah kepada kita, yang membuatkan aku di sini secara personal mungkin dalam chapter 1055 nanti akan diteruskan untuk bahagian itulah. Dan pada pandanganku personal juga, setelah didedahkan dalam chapter 1052, 1053, 1054 berkenaan dengan inilah Revolutionary Army lah kan. Jadi mungkin Oda akan sentuh pula part tu, sebab diorang juga antara pihak yang penting dekat dalam dunia One Piece. So adakah inilah masanya Oda nak ceritakan dengan detail. Kita dah tahu struktur Revolutionary Army tu macam mana, cumanya kita nak tahu apa diorang punya next misteri-misteri dia kan tu. Untuk Mampan Channel lah, apa tu Mampan Channel pula, Mampan Studio kan, apa Mampan punya idea untuk berlaku dalam 1055 nanti? Okey, tadi kita dah sebut hampir 3 dah prediction. Okey, kita tambah lagi, tak apa, kita tambah lagi. Berkenaan tentang kita dah tahu tentang semua yang kita timbang tadi, semua benda serius kan. Kadang-kadang Oda ni pun dia letaklah part-part yang orang kata relax sikit. Bila kita tengok tapi benda tu relax, tapi dia hype. Contoh kita nak tengoklah reaksi Luffy yang menjadi Yonko. Kita nak tengok reaksi daripada Garp. Memang kita dah ditunjuk Marine, tapi kita tak pernah tengok lagi reaksi Garp, reaksi Sabo, reaksi orang-orang yang terdekat dengan Luffy ni, mengetahui yang Luffy dah menjadi Yonko, terutamanya berkenaan tentang ayah dia sendirilah. Reaksi dari Dragon, lepas tu Imu Sama pun nak tengok juga apa yang Imu Sama akan lakukan setelah dia tahu Luffy menjadi Yonko. Sebelum ni kita tengok reaksi daripada yang orang tua yang Gorosei. Setelah dia tahu jadi Luffy, lepas ni kelang kabut, jangan sebarkan berita-berita ni, jangan. Tapi yang tu untuk Gorosei, kita nak tengok orang yang tinggi lagi, iaitu Imu Sama. Apa tindakan dia selepas ni nak menghadapi Luffy, tambah bagi tu kan, malah tahu dia punya power awakening ke apa, kita tak tahu. Jadi kita nak tahu sangatlah reaksi-reaksi orang yang berdekatan dengan Luffy dan orang-orang penting ni berkenaan tentang Luffy dah jadi Yonko dan bounty dia. Dan apakah tindakan mereka berkenaan tentang Luffy?
Tu untuk prediction yang ni lah. So Mampan punya idea adalah reaction sendirilah Reaksi daripada diorang-diorang ni. Sebab kita tengok pun ini adalah yang akan datang chapter 1055, satu angka yang baik jugalah kan. Jadi mungkin Oda nak let loose dulu segala-galanya, pertarungan ke apa benda tu kan. Oda nak tunjukkan balik reaksi diorang lah, sebab kita boleh tengok juga reaksi daripada warga-warga dunia yang lain menerusi surat khabar yang diedarkan oleh WEJ kan. Cumanya kita nak tu reaksi daripada orang Marhain kan. Ni kita nak tengok reaksi daripada orang yang orang kata apa, penting Papat dengan Luffy lah One Piece ni kan. So untuk Zahid Asna macam mana? Untuk saya pula, tadi saya pun dah huraikan lah, kalau kira saya dah predict sampai ke penghujung chapter lah. Tapi kalau ada possibly kebarangkalian yang lain yang mungkin berlaku adalah mungkin kita akan ditunjukkan dengan Sabo. Kita akan ditunjukkan dengan Sabo sendiri lah. Dan kita akan ditunjukkan dengan apa yang berlaku kepada Vivi. Sebab Vivi mungkin kita dah tahu Vivi tu hilang. Betul tak? Kita tahu Vivi tu hilang. Tapi hilang ke mana? Mungkinkah Vivi tu bersama-sama dengan Sabo yang selamatkan Vivi, dan mungkinkah Oda akan terus membongkarkan kepada kita tentang kematian Nefertari Cobra tu betul-betul ke Sabo yang bunuh ataupun bukan Sabo yang bunuh. Dan aku tertanya juga pasal benda tu sebab aku tak rasa yang Sabo ni tiba-tiba tak ada angin, tak ada arah nak bunuh Cobra. Setuju, sebab kalau kita nak tengok daripada segi timeline pun kan, kalau kita tengok Sabo dengan Revolutionary Army punya commanders ni berhadapan dengan dua orang admiral, yang Rokyugyu dengan Fujitora. So masa bila dia sempat nak pergi bunuh si Cobra tu kan? Satu lagi misi utama dia untuk menyelamatkan Bartholomew Kuma. Dan bila diorang dah dapat Bartholomew Kuma pun memang diorang terus belah lah. So saya tak rasa personally yang ada sebab untuk Sabo nak bunuh Nefertari Cobra. Dan mungkin Vivi sebenarnya untuk chapter akan datang akan ditunjukkan yang dia ni ikut Sabo, dan Sabo sebenarnya menyelamatkan dia daripada ancaman the world government lah. Sebab kita dapat tengok yang Nefertari Cobra ni dia pernah nak jumpa dengan Gorosei. Dia nak tanya Gorosei tentang sesuatu, dan lepas tu juga kita ditunjukkan dengan panel yang Gorosei tanya dekat Imu Sama cahaya mana yang kita nak padamkan. Dan tahu-tahu Cobra dah mati. Mungkin Cobra adalah cahaya yang dia nak padamkan daripada sejarah dunia tu. Dan kalau dia nak padamkan cahaya Cobra, dia kena padamkan juga cahaya Vivi kan. Sebab dia orang sama-sama daripada clan Nefertari ataupun daripada Arabasta tu sendiri. So mungkin Sabo dah selamatkan Vivi ni, dan kita akan didedahkan dalam chapter yang akan datang lah. Yang Sabo sebenarnya menyelamatkan Vivi, dan kita akan ditunjukkan Sabo balik ke pangkalan Revolutionary Army untuk relax aja selepas apa yang dia dah lakukan. So itulah saya rasa yang mungkin akan berlaku. Dan kalau kita nak kata Oda tak nak terlalu hype, Oda nak bagi kita relax, macam dia nak masukkan elemen-elemen kelakar lah ataupun elemen-elemen jenaka, mungkin dia akan tunjukkan kepada kita. Yelah, sebab kadang-kadang kita expect benda tu untuk jadi satu yang hype kan. Alih-alih Oda buat benda tu jadi lawak. So mungkin kita akan nampak tentang Yonko bagi lah. Yonko bagi je saya rasa antara benda yang boleh kita expect untuk jadi satu hiburan ataupun jadi satu selingan kepada kita semua. Mungkin akan ditunjukkan yang dia tu dapat Yonko dengan secara nasib baik ataupun secara laki, ataupun ada benda-benda lain yang membuatkan dia jadi Yonko yang mungkin menghiburkan kita. Sekali dia yang bunuh Cobra. Saya rasa. Lepas tu mari dia pun tak ambil ya. Bukan bagi tapi Sabo. So saya rasa mungkin part tu lah untuk sebab bagi saya bagi sinonim dengan The Clown. So watak dia mungkin Oda akan jadikan sebagai clown lah. Tapi tak tahulah kalau sekali Oda nak twist dia daripada clown tu terus jadi Joker pula kan. Kita tak tahu lah. Maaf lah nak kata sikit pasal bagi ni sebab dah sembang dia jadi macam nak terlepas pula. Sebab kalau cakap pasal bagi ni aku teringat lah anime Naruto sebab aku pun jenis peminat Naruto kan. Aku teringat seorang watak tu dulu kita tahu dia pun macam badut juga, Tobi. Kita tengok dia ni lawak aja, bodoh-bodoh aja. Tapi sekali dia tunjuk skin dia apabila dia kata je nama dia Obito, dia lah musuh yang paling hebat dalam Naruto setelah Madara lah. Mungkin benda ni Oda inspirasi juga. Tak katalah dia maaf lah kalau kata dia nak ambil Naruto punya contoh. Mungkin lah kalau betul-betul Oda nak inspirasi benda tu. Abang nak tahu kan, yang bagi dulu kita kenal dia ni badut, lawak. Tapi sebenarnya semua ni bukan Blackbeard, tapi dia yang buat perancangan One Piece ni. Mana nak tahu kan? Sebabkan itulah kalau kita boleh tengok bagi ni pun satu mungkin Oda akan ambil jalan cerita watak bagi ni macam si tu Tobi dekat dalam Naruto. Naruto. Ataupun Oda nak
Oda nak teruskan bagi ni sebagai a jokes A joke. Mr. Satan dalam Dragon Ball ataupun King dalam One Punch Man kan. Ataupun Oda dia ada perancangan dia yang tersendiri kan. Sebab kalau kita tengok bagi ni pun agak misteri juga sebenarnya. Dia kan suka kepada harta kan, tapi nampak macam Oda tak menyinarkan sangat watak bagi ni untuk cari harta One Piece. Padahal itu adalah harta yang paling ultimate kan. Kenapa dia nak cari benda-benda yang lain? So itu agak misteri jugalah untuk bagi ni. Apa bagi ni pun tengoklah dia nak hadapi Mihawk pun kan takut pun. Padahal pemuda terkuat. Dia tengok ada dalam Marineford tu kan. Kita nampak je dia ni lawak-lawak, tapi dengan semua karakter yang ada hype, ada macam orang yang terkuat, dia punya gelaran macam Whitebird, Mihawk semua tu, semua dia berani hadapi. Walaupun dia tahu dia tak menang pun, tapi dia berani. Mungkin ada something yang Oda simpan dekat bagi ni. Alright guys, so aku rasa banyak benda yang kita dah discuss untuk sesi podcast pada kali ini. Kita ada berkemungkinan 1055 nanti watak Rikugyu ataupun scene Rikugyu tu akan diteruskan, dan mungkin bounty akan diketengahkan, ataupun cerita pasal si Chibukai itu akan di-highlight balik oleh Oda. Sebab kita dah tahu apa yang berlaku sebelum-sebelum ni berkenaan dengan Yonko dan Marines, dan begitu juga mungkin Oda akan ceritakan berkenaan dengan keadaan Big Mom dan Kaido macam mana, sebab until now masih lagi misteri watak tu. Dan juga mungkin Robin akan cerita apa yang dia dah dapat daripada info poneglyph yang dia dapat dekat sana tu, dan dia akan bagi tahu hala tuju next apa Mugiwara akan buat seterusnya. Dan mungkin juga Oda akan cerita berkenaan dengan Sabo lah, dia punya dia punya continuous lanjutan dia lah kan. Yes. So Manpan channel, Manpan Studio. Manpan lah senang. Manpan lah senang. Manpan je lah. So Manpan, sebelum kita end this podcast, boleh kita bagi laluan kepada Mampan sikit lah untuk gulung sikit lah apa yang Mampan nak sampaikan. Tadi kita pun dah sembang panjang lebar lah tentang prediction. Cuma ni dari sendiri lah. Nak harapkan yang jangan berharap sangat untuk chapter yang akan datang. Mungkin Oda saja je nak bagi relax sikit. Kita tengok saja apa yang Oda nak sajikan. Dan kalau korang ada pendapat tentang teori-teori kan, tentang prediction, korang boleh drop komen kat bawah. Dan kalau korang setuju untuk podcast ini diadakan untuk macam ni lagi, korang komen juga dekat bawah supaya kami ni bolehlah improve apa-apa lagi kan. Kalau ada salah berkenaan tentang kata-kata ataupun setup dan sebagainya, korang komen je lah berkenaan tentang tu. Dan harap korang boleh support lah channel Abang Kimi, channel saya, channel Zahir Hasnah, supaya kami akan teruskan lah dengan konten-konten anime ni. Setakat itu sajalah daripada saya. Alright, thank you Mampan. Dan Zahir sendiri, AB Channel. Alright, daripada saya pula, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Kimi sebab sudi jemput. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada korang yang sudi tengok sampai habis ni, yang sudi follow idea-idea dan pendapat yang kita orang kongsikan. Walaupun saya sendiri pun tak adalah hebat sangat pengetahuan tentang One Piece kan, tapi kita sama-sama berbincang, kita sama-sama kongsi idea dan pendapat. Kalau saya ada salah, korang tegur kat bawah, dan kalau korang ada idea-idea lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah looking forward untuk berjumpa dengan Abang Kimi, untuk bekerjasama dengan Mampan lagi, dan untuk sama-sama berkongsikan konten, berkongsikan isi-isi dengan korang semua, insyaAllah. Semoga berjumpa lagi untuk the next content. Alright guys, so I guess that's all we have untuk perkongsian kali ini. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang stay tune until the end of this video. So guys, that's all we have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.